Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada malam ini untuk kita meneruskan lagi sesi kelas tambahan kita bagi kita mengulang kaji semula topik-topik pembelajaran yang telah kamu pelajari sewaktu kamu berada di dalam kelas. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari subjek sirah tahun 2 yang mana kita akan fokus daripada pelajaran kedua yang bertajuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam tajuk ini kita akan fokus kepada tajuk kecil, iaitu kita akan fokus kepada sifat-sifat para rasul. Jadi sebelum itu saya harap kamu semua telah bersedia untuk kita meneruskan kelas kita pada malam ini, dan saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bersemangat mencari ilmu yang lebih bermanfaat insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ini, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Okey, baik, jom kita mulakan kelas kita. Jadi saya minta kepada kamu semua untuk buka buku teks kamu Sirah Tahun 2 pada muka surat 43. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari pelajaran kedua yang bertajuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad, kita wajib mencontohi segala akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab daripada ayat 21, yang mana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingati Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasul untuk menyeru seluruh umat manusia. Apakah seruan Allah tersebut? Allah telah menyeru kepada seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah telah menghiasi Rasulullah dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia. Jadi kita akan belajar pada malam ini iaitu sifat-sifat bagi para rasul. Ada berapakah sifat-sifat bagi para rasul yang perlu kita pelajari? Sifat-sifat bagi para rasul ada 3 bahagian, iaitu yang pertama, sifat wajib bagi para rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi para rasul. Dan yang ketiga, sifat harus bagi para rasul. Jadi ini adalah sifat-sifat yang perlu kita fokus dan perlu kita ketahui, dan kita juga sebagai umat Islam, kita wajib untuk beriman kepada perkara-perkara tersebut. Okey, jom kita pergi kepada bahagian sifat bagi Rasul yang pertama, iaitu sifat wajib bagi para Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi para Rasul yang perlu kita ketahui? Sifat wajib bagi para Rasul yang perlu kita ketahui ada 4 sahaja, iaitu yang pertama, siddiq, artinya benar. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib beriman dan percaya bahawa setiap Rasul mempunyai sifat yang benar.
Jadi semua Rasul akan menyampaikan berita yang benar sahaja kepada seluruh umat manusia dan mereka tidak akan berbohong walaupun sedikit. Jadi segala perbuatan, segala perkataan yang terbaik pada diri Rasul adalah merupakan perkara yang benar. Kerana apa? Kerana setiap perbuatan, setiap perkataan yang keluar daripada mulut Rasul adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para rasul mempunyai sifat siddiq, yang artinya benar. Okey, jom kita pergi pula kepada sifat wajib bagi para rasul yang kedua. Apakah sifat wajib bagi para rasul yang kedua? Sifat wajib bagi para rasul yang kedua ialah amanah, artinya jujur. Jadi kita juga sebagai umat Islam, kita wajib percaya dan beriman bahawa setiap Rasul mempunyai sifat yang jujur. Para Rasul akan jujur dalam segala perbuatan dan perkataan mereka. Para Rasul juga tidak akan pernah sama sekali melakukan kejahatan dan melakukan khianat dalam menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Sebab itulah Nabi dan para Rasul juga mempunyai sifat amanah, artinya jujur. Okey, apakah sifat wajib bagi para rasul yang ketiga? Sifat wajib bagi para rasul yang ketiga ialah tabligh, iaitu menyampaikan. Jadi para rasul akan menyampaikan segala ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan. Jadi para rasul tidak akan menyembunyikan ajaran tersebut walaupun sedikit, malah mereka akan menyampaikan segala ajaran tersebut dengan penuh kesungguhan tanpa mengenal erti berputus asa. Sebab itulah para rasul mempunyai sifat tabligh, artinya menyampaikan. Okey, sekarang mari kita lihat pula sifat wajib bagi para rasul yang keempat. Apakah sifat wajib bagi para rasul yang keempat? Sifat wajib bagi para rasul yang keempat pula ialah fatanah, artinya bijaksana. Jadi setiap rasul merupakan seorang yang cerdik, pandai dan mempunyai hikmah. Jadi setiap rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat kebodohan. Sebab apa? Sebab orang yang bodoh tidak layak sama sekali untuk menjadi seorang rasul. Sebab itulah rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat fatanah, artinya bijaksana. Okey, baik. Jom sekarang kita pergi pula kepada bahagian sifat bagi rasul yang kedua, iaitu sifat mustahil bagi para rasul. Ada berapa sifat mustahil bagi para rasul yang perlu kita ketahui? Sifat mustahil bagi para rasul yang perlu kita ketahui juga mempunyai 4 perkara, iaitu yang pertama, kadhibu, artinya bohong. Kedua, khianatu, artinya tidak jujur. Yang ketiga, kitmanu, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladatu, artinya bodoh. Itu adalah sifat-sifat mustahil bagi para rasul yang perlu kamu ketahui. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat pula perkataan lawan yang sesuai di antara sifat wajib bagi para rasul dan sifat mustahil bagi para rasul. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah siddiq, artinya benar. Lawannya ialah kadhibu, artinya bohong. Yang kedua, amanah, artinya jujur. Lawannya ialah khianat, artinya tidak jujur. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Lawannya ialah kitmanu, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat ialah fatanah, artinya bijaksana. Lawannya ialah baladatu, artinya bodoh. Itu adalah sifat-sifat wajib bagi para rasul dengan lawannya, iaitu sifat-sifat mustahil bagi para rasul yang perlu kamu ketahui. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat pula bahagian sifat bagi rasul yang ketiga, iaitu sifat harus bagi para rasul. Apakah sifat harus bagi para rasul?
Sifat harus bagi para rasul ialah harus bagi rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia biasa seperti makan, minum, berniaga, berkahwin, sakit dan pelbagai lagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia biasa dilakukan juga oleh para rasul, tetapi tidak akan mencacatkan sedikit pun terhadap kerasulan baginda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang akhlak mulia baginda di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar budi berkati mulia. Berdasarkan daripada dalil tersebut dapat kita fahami bahawa segala akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan akhlak daripada Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita digalakkan dan wajib untuk mencontohi sifat-sifat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kerana baginda mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji. Okey, baik. Sebagai kesimpulan terhadap topik pembelajaran yang telah kita pelajari pada malam ini ialah kita mempelajari berkaitan tentang sifat-sifat bagi Rasul. Sifat-sifat bagi Rasul ada 3 bahagian yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, sifat wajib bagi para Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi para Rasul. Dan yang ketiga, sifat harus bagi para Rasul. Jadi, kita sebagai umat Islam, kita mesti mengetahui perkara-perkara tersebut dan kita wajib beriman terhadap perkara-perkara tersebut. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga, kita seharusnya mencontohi sifat-sifat mulia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak rugi kalau kita mencontohi sifat-sifat baginda kerana sifat-sifat baginda mempunyai sifat-sifat yang sangat terpuji. Oleh itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya berbangga menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Okey, baik. Alhamdulillah, sampai di sini dahulu kelas kita pada malam ini. Saya harap segala ilmu yang telah saya sampaikan kepada kamu akan menjadi manfaat dalam kehidupan kamu. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi kita tangguh dahulu kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.